Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanuh, dan salam sejahtera. Para pelajar yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan bab 8 di dalam kursus CTU 072 ataupun kursus pendidikan Islam, di mana topik perbincangan kita akan berkisar tentang pendidikan Islam di Malaysia. Jika sebelum-sebelum ini kita bercakap berkenaan dengan pendidikan secara umum, mana kata kita bercakap berkenaan dengan pendidikan dari perspektif barat, pendidikan daripada perspektif Islam, tapi sekarang ini fokus kita adalah apa perkembangan, bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Seperti biasa, kita akan merujuk terlebih dahulu kepada subtopik yang akan kita perbincangkan, bermula dengan pengenalan. Kemudian 8.1 kita akan bercakap berkenaan dengan pendidikan Islam pra-kemerdekaan, di mana perbincangan kita akan berkisar tentang pendidikan Islam sebelum penjajahan, pendidikan Islam ketika penjajahan, dan pendidikan Islam selepas kemerdekaan tanah Melayu, dan sehinggalah developmentnya, pembangunan pendidikan Islam itu sehingga kini. Dan kemudian kita juga akan menumpukan perhatian kepada pendidikan Islam pasca kemerdekaan, dan akhir sekali barulah kita bercakap berkenaan dengan kesimpulan. Para pelajar yang dikasihi sekalian, di dalam perbincangan kita yang lalu, di dalam diskusi kita pada bab-bab yang terdahulu, kita banyak menekankan tentang kepentingan pendidikan daripada perspektif Islam, dan di dalam pendidikan daripada perspektif Islam ini, Islam langsung tidak mendiskriminasikan atau mensegregasikan di antara pendidikan Islam dan juga pendidikan Barat. Kerana apa? Kerana kedua-duanya adalah sama penting di dalam menyempurnakan kehidupan manusia di dunia maupun di hari akhirat. Jadi makna dia, pendidikan daripada perspektif Islam ini mengintegrasikan di antara pencapaian fardu ain dan juga fardu kifayah, membawa kepada keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Namun di dalam topik yang ke-8 ini kita nak bercakap secara spesifik, kita nak bercakap secara khusus berkenaan dengan kepentingan ataupun apa sebenarnya fungsi pendidikan Islam. Jadi untuk itu, sebagai pengenalannya, pendidikan Islam merupakan wahana terpenting untuk kita meneruskan kesinambungan budaya dan juga tradisi keilmuan Islam itu di dalam hidup bermasyarakat. Makna dia, kalau bukan kita yang mempelajari pendidikan Islam, siapa lagi lah yang akan mewarisi dan juga menjadi legacy kepada keilmuan Islam itu. Dan untuk itu pendidikan Islam adalah sangat berharga, dan ianya boleh mempengaruhi pembentukan generasi yang akan datang. Memang betul, dengan pendidikan kita akan mencapai kemajuan, tetapi dengan pendidikan Islam kita akan berjaya memanusiakan manusia. Sebab kalau hanya dengan pendidikan semata-mata, kita bimbang kita akan melahirkan profesional tetapi tidak mempunyai garis panduan hidup ataupun jati diri. Sebaliknya, dengan pendidikan Islam memberikan kita kesedaran bahawa pendidikan asas yang kita dapat ini adalah merupakan suatu tanggungjawab yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada kombinasi di antara pendidikan dan pendidikan Islam itu sendiri, maka dapat melahirkan satu bentuk ataupun satu kelompok generasi baru yang akan menjadi ejen perubah. Makna kata, kalau sebelum ini teknokrat kita, golongan profesional kita, ekonomis kita yang tidak berpandukan kehidupan mereka ini kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dengan adanya pendidikan Islam ini, kita akan mengembalikan mereka ini semula kepada garis panduan yang berprinsipkan ataupun berlandaskan kepada syariat. Dan pendidikan Islam merupakan satu mata pelajaran yang wajib diajar, dan untuk itu kita nak tahu bagaimana sejarah pendidikan Islam ni dimasukkan ke dalam silibus sehingga menjadi subjek teras ataupun wajib belajar di sekolah-sekolah arus perdana.
Para pelajar yang dikasihi sekalian, ya, bila kita melihat kepada perkembangan pendidikan Islam itu, ya, di dalam sejarah tanah Melayu sehinggalah apabila kita merdeka, maka ianya boleh dibahagikan kepada 3 frasa, iaitulah pendidikan Islam sebelum penjajahan, iaitu di zaman Kesultanan Melayu Melaka bermula daripada tahun 1414 sehingga tahun 1511 Masihi. Kemudian pendidikan Islam ketika era penjajahan. Jadi kita nak melihat realiti ataupun waqi'inya, ya, kursus pendidikan Islam ini di mata penjajah yang mula menjajah tanah Melayu pada 1511 hingga 1957, dan kemudiannya kita nak melihat perkembangan pendidikan, ya, kursus pendidikan Islam ini selepas kemerdekaan sehinggalah ke hari ini. Kedatangan Islam ke alam Melayu telah pun berlaku pada sekitar tahun 630 Masihi, ya, di mana apabila berlaku, ya, pembukaan Melaka oleh para mesyuara yang asalnya beragama Hindu, yang mana, ya, kewujudan Melaka ini dapat menarik minat, ya, pedagang-pedagang daripada China, daripada India, daripada negara-negara Arab, yang kemudiannya apabila mereka ini berdagang, ya, majoriti daripada pedagang-pedagang Islam ini, mereka ini bukan setakat berdagang untuk mendapatkan bahan perniagaan ataupun melakukan perdagangan dengan menggunakan sistem barter, tetapi mereka ini juga menunjukkan akhlak yang begitu mulia, ya, di kalangan pedagang-pedagang yang lainnya. Ini menarik minat para mesyuara untuk mendalami Islam, dan nak dipendekkan cerita, ya, akhirnya para mesyuara ini, ya, menerima Islam, ya, sebagai the way of life, ya, cara hidup yang baru, ya, dan melaksanakan syariat sepenuhnya, ya, di dalam pemerintahan beliau. Dan itu yang menyebabkan akhirnya, ya, daripada pemerintahan yang berasaskan kepada agama Hindu ini tadi berubah kepada Kesultanan Melayu Melaka yang sepenuhnya pakai sistem syariat. Ya, jadi ini menyebabkan, ya, bila hadir sahaja, ya, pedagang-pedagang daripada tanah Arab, daripada Gujarat, juga tak terkejut kalau datang daripada China, di mana kita tahu, ya, China ini ramai yang telah pun beragama Islam, ya, ketika mereka ini datang berdagang ke tanah Melayu. Jadi, ya, dengan kehadiran Islam di tanah Melayu, maka bermulalah pendidikan Islam di kalangan penduduk ataupun masyarakat di tanah Melayu. Dan kita lihat kecintaannya, ya, Sultan-Sultan Melayu ni, khususnya Sultan Mansur Shah, ya, Sultan Muzaffar Shah terhadap Islam ini, menyebabkan akhirnya di Istana Melaka itu didirikan madrasah semata-mata untuk mendidik, ya, masyarakat di Melaka, tak kiralah para pembesar mahupun rakyat jelata, rakyat marhain, ya, sama-sama datang mengimarahkan, ya, madrasah yang berada di dalam Istana Melaka pada satu ketika dahulu dengan tujuan untuk mempelajari pendidikan yang berteraskan Islam. Kejayaan dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka bersama Islam ini tadi menyebabkan, ya, kita melihat kerajaan Melayu Melaka pada ketika itu sangat memartabatkan undang-undang Islam. Di bahagian perniagaannya, ya, undang-undang yang diguna pakai adalah Undang-Undang Laut Melaka, ya, undang-undang perdagangannya, manakala di bahagian pentadbirannya mereka mengguna pakai hukum kanun Melaka. Ya, tapi kita kena ingat, ya, apabila, ya, pengaruh Islam itu semakin besar, dalam masa yang sama ianya juga menarik minat para musuh Islam itu sendiri, iaitulah pedagang-pedagang yang datang daripada negara-negara Kristian, ya, negara-negara yang masih lagi, ya, mempunyai dendam kesumat, ya, terhadap kekalahan mereka di dalam siri-siri peperangan salib, ya. Jadi untuk itu kehadiran, ya, pedagang-pedagang Islam ini turut, ya, dicemburui, ya, ditandingi oleh pedagang-pedagang daripada negara-negara Eropah. Ya, jadi untuk itu kita melihat, ya, perkembangan pendidikan Islam di tanah Melayu ini mengalami 4 tahap, di mana pada permulaannya ianya menjadi suatu ilmu yang diajarkan, ya, secara umum, ya, kepada masyarakat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Di dalam istana sendiri pun ada madrasah, yang mana kemudiannya pendidikan ini juga disampaikan melalui institusi rumah-rumah guru, ya, dan kemudiannya, ya, selepas, ya, rumah-rumah guru, rumah-rumah imam ini overflow, ya, terlampau ramai pelajar-pelajarnya, maka kita melihat lahirlah institusi pondok, yang mana institusi pondok ini juga merupakan tempat, ya, untuk pelajar-pelajar ini, ya, belajar. Dan untuk pengetahuan kita semua, ya, institusi pondok ni kita jangan sangat pandang rendah, ya, sebab perkataan pondok ni selalunya kita
kita anggap sebagai the word hut, ya, HUT. Ya, kita nampak macam pondok, ya, pondok yang lusuh. Sebenarnya perkataan funduk, ya, dalam Islam ini, ya, adalah membawa maksud hotel. Jadi sebenarnya institusi pondok ini memperkenalkan sekolah berasrama. Ya, makna dia, ya, bila wujudnya institusi pondok, ya, yang menyebabkan pelajar-pelajar ini menetap di sekolah-sekolah, ya, yang memberikan accommodation kepada mereka untuk tinggal di sana, maka ini kita namakan sekolah pondok yang asalnya sekolah funduk. Ya, funduk ini membawa maksud hotel. Ya, dan seterusnya wujudnya institusi sekolah harian, ya, yang kita namakan sebagai institusi madrasah, dan tak terkejut jugalah apabila wujudnya sistem sekular, ya, yang cuba diselitkan, ya, di dalam elemen-elemen pendidikan, ya, walaupun pada ketika itu pendidikan Islam mendominasi, ya, keseluruhan Kesultanan Melayu Melaka dan juga kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Dan apabila, ya, penjajahan itu bermula daripada sekitar 1511, ya, 1511 hingga 1641, kita lihat kehadiran Portugis yang masih lagi membenarkan pendidikan Islam itu dijalankan, ya, sebab Portugis ini bila mereka ini datang hanya untuk menjajah, ya, mereka ini membawa prinsip, ya, imperialisme, di mana mereka ini menjajah, ya, untuk mendapatkan kekayaan. Ya, kalau dalam bahasa sainsnya kita panggil sebagai simbiosis, makna dia engkau makan, aku makan. Ya, itu prinsip yang dijalankan oleh Portugis. Samalah juga apabila Belanda datang ke Tanah Melayu pada 1641 sehingga 1824, mereka juga datang semata-mata untuk mengambil harta kekayaan. Ya, makna kata mereka ini sama-sama makan dengan rakyat tempatan. Ya, namun begitu apabila datang sahaja kolonial British, ya, bermula daripada 1824 sehingga 1957, ya, dalam era itu ada sekejap, ya, penjajahan Jepun. Namun begitu kesan penjajahan Inggeris ini begitu signifikan, ya, di dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam, kerana, ya, kita lihat penghakisan pendidikan Islam ini cuba dilaksanakan oleh penjajah, khususnya, ya, oleh Inggeris, ya, dengan memperkenalkan, ya, sekolah sekular pada tahun 1816, iaitulah dengan penubuhan Penang Free School, ya. Dan kemudian kewujudan sekolah Inggeris ni pada awalnya tidak mendapat tempat sehinggalah apabila, ya, pendidikan madrasah ataupun pendidikan pondok ini dianaktirikan oleh Inggeris, tidak mendapat bantuan kerajaan, ya, tidak di-upgrade, tidak di-develop, ya, pendidikan itu in such a way sebagaimana yang dilakukan terhadap pendidikan Inggeris. Bahkan, ya, pendidikan Inggeris berusaha, ya, untuk memperkenalkan sekolah-sekolah Inggeris ini, dan hanya pelajar-pelajar yang graduate bergraduasi, ya, daripada sekolah Inggeris ini sahaja yang akan diterima bekerja dengan kerajaan Inggeris. Jadi itu menyebabkan perlahan-lahan, ya, minat pelajar-pelajar Melayu ni bukan bermaksud keinginan terhadap Islam itu luntur, tetapi ianya menyebabkan sebab keperluan kehidupan itu sendiri menyebabkan akhirnya ramai yang mula, ya, sedikit demi sedikit, ya, cenderung untuk belajar di sekolah-sekolah Inggeris. Ya, namun begitu tidak dinafikan ada juga yang bersekolah Inggeris hanya semata-mata untuk mendapatkan pendidikan, tetapi jauh di sudut hati mereka ini, ya, jati diri mereka ini masih lagi tinggi. Contoh sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, ya, Datuk Amiruddin Baki, ya, dan juga begitu juga dengan Tun Zakbar, ya, yang sama-sama, ya, berusaha untuk menguasai, ya, pendidikan Inggeris, tapi dalam masa yang sama mempunyai niat yang begitu mulia untuk memastikan kedaulatan Islam dan juga orang Melayu itu dapat dimartabatkan semula. Ya, jadi kita tengok sekolah pondok ini, ya, bila mereka ini tidak mendapat bantuan daripada kerajaan, maka apa yang berlaku adalah sekolah pondok, ya, terdiri ataupun membangun, ya, dengan dana daripada sama ada daripada tenaga pengajar ataupun daripada orang-orang kampung yang masih lagi berminat dan mencintai untuk meneruskan pengajian di sekolah-sekolah pondok. Baik, semakin lama semakin British, ya, meluaskan tanah jajahannya di tanah Melayu, maka mereka mula mengeluarkan, ya, perintah-perintah, ya, seperti dasar pecah dan perintah, ya, di mana mereka ini berusaha untuk memisahkan di antara, ya, kesepaduan di antara masyarakat Melayu dan juga pedagang-pedagang yang datang ke tanah Melayu seperti China, India yang sudah mula menetap di tanah Melayu, dan mereka juga melaksanakan dasar pilih kasih, ya, makna kata diskriminasi terhadap sekolah-sekolah, ya, yang diwujudkan oleh orang-orang Melayu, ya. Jadi pensekularisasian, ya, pendidikan ini berlaku secara begitu pesat dan radikal, ya, dan
sampai satu tahap ya pendidikan Islam ini telah pun dikeluarkan ya, pendidikan Islam dan pendidikan Al-Quran itu dikeluarkan ya daripada sekolah arus perdana yang ditadbir oleh Inggeris pada saat itu ya, diketepikan daripada jadual rasmi sekolah ya. Namun begitu ya, apabila lahirnya ya cendekiawan-cendekiawan macam saya sebutkan tadilah ya, cendekiawan-cendekiawan yang mengambil pendidikan Inggeris, tapi dalam hati mereka ini masih ada lagi sisa-sisa perjuangan untuk memartabatkan Islam dan juga Melayu ya. Maka untuk itu mereka ini ya, ada di antara mereka ini yang menyambung pengajian di universiti-universiti di Eropah, tapi ada juga yang menyambung pengajian di universiti-universiti Islam di Asia Barat ya. Maka untuk itu bila mereka balik, mereka ini membawa ya semangat untuk memperbetulkan semula keadaan yang telah pun diperkotak-katikkan oleh penjajah ya. Jadi walau bagaimanapun ya, kita melihat disebabkan oleh tiadanya dana daripada penjajah yang merupakan pentadbir pada ketika itu ya, kita tengok semakin lama semakin sekolah-sekolah agama ni semakin lama semakin banyak yang ditutup ya, sekolah-sekolah pondok ini semakin lama banyak yang ditutup kerana kekurangan bantuan ya, bukan setakat daripada sepatutnya yang diterima daripada pihak kerajaan, bahkan bantuan daripada masyarakat yang juga ya hidup dalam penuh kesempitan ini disebabkan oleh dasar pecah dan perintah dan diskriminasi oleh penjajah. Baik, pendidikan ya pada pasca kemerdekaan pula ianya bermula dengan perjuangan-perjuangan anak-anak muda ya, yang masih lagi mempunyai jati diri kemelayuan dan jati diri keislaman ini untuk memastikan ya pendidikan ini kembali semula ya. Kalau tak dapat nak ubah semua, tapi sekurang-kurangnya dapat memastikan Islam itu dijadikan sebagai sebahagian daripada subjek teras. Jadi ianya bermula ya apabila pelajar-pelajar ya, yang belajar di Eropah ya, dan termasuk juga pelajar-pelajar yang belajar di Asia Barat ya, di negara-negara Islam yang bila mereka ini kembali ke tanah Melayu, mereka ini menyimpan impian untuk mengembalikan semula ya kegemilangan dan juga memartabatkan semula agama dan juga jati diri kemelayuan ini di dalam proses pendidikan ya. Jadi untuk itu kita melihat ya hasil usaha ya kerajaan ya untuk mengembalikan semula ya pendidikan Islam ini ke dalam pendidikan negara, maka tertubuhnya sistem pendidikan kebangsaan yang kemudiannya melahirkan pelbagai laporan ya penyata ya kajian-kajian bagaimana untuk memasukkan semula ya subjek pendidikan ataupun kursus pendidikan Islam ini supaya ya umat Islam ini tidak hilang dia punya garis panduan kehidupannya ya. Jadi untuk itu ya pendidikan Islam ini telah mula ya kembali dimasukkan ke dalam silabus dengan wujudnya Penyata Razak 1956 dan kemudian diperkukuhkan lagi apabila lahirnya Penyata Rahman Talib pada tahun 1960 dan akhirnya pada tahun 1961 kursus pendidikan Islam ini dijadikan sebagai salah satu subjek teras ya, yang diwajibkan kepada pelajar-pelajar Muslim, manakala pelajar-pelajar non-Muslim pula tidak diwajibkan untuk mengambil kursus tersebut, sehinggalah apabila lahirnya kursus pendidikan moral yang diwajibkan untuk pelajar-pelajar bukan Islam. Usaha-usaha untuk memartabatkan pendidikan Islam ini telah pun bermula ya apabila Ordinan Pelajaran 1957 itu dinyatakan ataupun dibincangkan, yang mana secara terperincinya yang berusaha untuk membawa semula ya subjek pendidikan Islam ini di sekolah-sekolah melalui peruntukan Seksyen 49 ya, dan satu undang-undang ya, satu peraturan ataupun klausa yang diletakkan di dalam Ordinan Pelajaran 1957 ini menetapkan sekiranya ya di dalam sebuah sekolah, tak kisahlah kalau sekolah itu sekolah berteraskan arus perdana ataupun sekolah Inggeris ataupun sekolah vernacular Tamil ataupun Cina ya, seandainya ada pelajar yang melebihi jumlah 15 orang pelajar Muslim ya, maka dengan sendirinya ya Seksyen 49 ini terpakai mewajibkan sekolah tersebut mengadakan kursus pendidikan Islam untuk memenuhi keperluan 15 orang pelajar ini ya. Maka prasyarat dia adalah 15 orang ya, dan kemudiannya pendidikan Islam hendaklah diajar sekurang-kurangnya
untuk 2 jam. Jadi kita nampak ya bagaimana perkembangan pendidikan Islam itu mula semakin lama semakin bertapak di dalam dunia pendidikan, dan akhirnya ya lembaga ataupun pengelola sekolah hendaklah membuat persediaan yang sepatutnya bagi mengadakan mata pelajaran agama Islam. Makna dia mereka ini diminta ya untuk menyokong ya usaha-usaha untuk memartabatkan semula pendidikan Islam di dalam sekolah-sekolah yang ditadbir oleh, tak kisahlah ya, oleh Muslim ataupun yang non-Muslim. Baik, dengan pemerkasaan ya kursus pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan arus perdana, maka kita dapat melihat pentadbiran itu pun menjadi semakin lama semakin berkembang. Ya, jadi dari segi pentadbirannya, sekolah-sekolah agama kalau satu ketika dahulu sekolah pondok itu hanya di bawah pentadbiran guru ataupun mudir ataupun pengetua sekolah tersebut, tetapi apabila kita masuk kepada pasca kemerdekaan, kita dapat melihat sekolah agama ini ditadbir oleh 3 badan yang berautoriti. Yang pertamanya, jika sekolah itu adalah sekolah agama Kementerian Pendidikan SMKA, maka pentadbirannya adalah terletak di bawah Kementerian Pendidikan. Ya, manakala jika sekolah tersebut adalah di label ataupun diletakkan di bawah Sekolah Agama Kerajaan Negeri ataupun SAN, ya, maka pentadbirannya adalah terletak di bawah Kerajaan Majlis ataupun Jabatan Negeri itu sendirilah, Majlis Agama Islam Negeri ataupun Jabatan Agama Islam Negeri tersebut. Ya, jadi apa perbezaannya? Yang mana sekolah di bawah arus perdana ataupun di bawah kementerian, gaji ya dan juga peruntukan gaji guru ya, peruntukan belanjawan sekolah itu akan ditadbir oleh ataupun diuruskan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala ya kalau sekolah di peringkat negeri ini, ianya akan dikelolakan ya belanjawannya di bawah kerajaan negeri ya ataupun di bawah majlis raja-raja negeri itu ya. Dan kemudian di sana adanya sekolah agama rakyat ya, yang satu ketika dahulu pentadbirannya dikendalikan oleh rakyat ya, dari sudut pentadbiran, keuangan, pengurusan. Namun begitu akhirnya ya kita melihat sekolah-sekolah ini diperkasakan semula ya, juga sama ada di bawah kerajaan negeri ataupun di bawah kerajaan pusat, di mana dana bantuannya ya, gaji-gaji gurunya ya, bantuan sekolahnya semuanya ya adalah diberikan daripada sama ada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri. Jadi kalau kerajaan pusat ni of course melalui Kementerian Pendidikan, kalau kerajaan negeri melalui jabatan-jabatan agama Islam yang telah pun dilantik. Para pelajar yang dikasihi sekalian, jadi kita bersyukur kerana disebabkan oleh usaha-usaha memartabatkan pendidikan Islam inilah, maka ya pendidikan Islam ini tidak hanya terhenti di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, bahkan di institusi pengajian tinggi juga diperkasakan pendidikan Islam ini. Jadi untuk itu, bagi macam contoh di pusat asasi ya, walaupun kita mungkin tidak belajar perkara berkaitan dengan fardu ain ataupun fardu kifayah secara direct, namun begitu ya kemahiran yang ingin kita capai ya dalam diri seorang profesional ya, dalam diri seorang pelajar itu tetap kita orang kata apa, kita lampirkan ya bersama dengan kefahaman Islam yang sesuai ya dengan kemahiran yang nak diberikan kepada pelajar tersebut. Macam contoh yang misalnya kita di pusat asasi ini untuk pelajar TESOL ya, kita ada kursus CTU 071 dan 72 yang berkaitan dengan pendidikan dalam Islam ya. Untuk pelajar engineering dan juga pelajar sains ya, kursus mereka adalah sains dan Islam yang menjurus kepada bidang ya teknikal ya, bidang sains dan teknologi, dan juga dilampirkan dengan kefahaman Islam. Begitu juga dengan pelajar law ya, pelajar undang-undang, mereka ini dibekalkan dengan undang-undang ya, peruntukan undang-undang dari sudut syariah dan juga dari sudut undang-undang sivil. Ya, jadi untuk itu ya kita melihat di pusat-pusat pengajian tinggi semuanya ya dimestikan mempunyai kursus yang kalaupun tidak bercakap direct secara fardu ain dan fardu kifayah, tetapi tetap ya mempunyai elemen keislaman yang akan memberikan garis panduan ya terhadap kemahiran yang ingin dicapai oleh pelajar-pelajar di peringkat ijazah sarjana dan juga doktor falsafah. Cuma bezanya ya di peringkat sarjana dan doktor falsafah ini tidaklah ada lagi ya kursus-kursus yang ditawarkan sekiranya pelajar-pelajar itu mengambil mode penyelidikan sepenuhnya ya. Tetapi jika pelajar itu masih lagi berada di peringkat undergraduate ya, peringkat ijazah, maka adanya kursus ya yang berteraskan Islam ini yang diwajibkan untuk pelajar mengambilnya, dan ianya adalah merupakan kursus wajib universiti. Jadi ini bertepatan dengan falsafah pendidikan negara ya, yang menjadikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan itu sebagai elemen ya, elemen di dalam
melaksanakan pendidikan ya di Malaysia. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bersesuaian dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang sangat mengutamakan unsur-unsur kepercayaan, unsur-unsur keagamaan ini, yang mana falsafah pendidikan negara ini juga berbaskan kepada rukun negara, dan rukun negara kita yang pertama sekali adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi untuk itu falsafah pendidikan kebangsaan adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu yang kita nak melahirkan profesional dalam bidang mereka, yang mana individu itu hendaklah lahir kemahiran mereka ini adalah secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, dari segi rohani, emosi, jasmani, dan yang paling penting berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi untuk itu sinonim lah ataupun bertepatan lah apabila kursus pendidikan Islam itu diletakkan di dalam arus perdana, kerana ianya merupakan suatu keperluan yang boleh menjadi garis panduan kepada profesional bagaimana untuk mereka ini melestarikan kemahiran mereka, tapi masih lagi berpandukan kepada kehidupan beragama. Jika kita melihat pula kepada falsafah pendidikan Islam dengan falsafah pendidikan kebangsaan, kedua-duanya nampak begitu selari, parallel di antara satu sama lain, di mana jika falsafah pendidikan kebangsaan ingin menerapkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai salah satu terasnya, maka dalam falsafah pendidikan Islam kita menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai matlamat dan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai panduan di dalam merangka pendidikan kita. Jadi untuk itu saya boleh katakan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah selari dengan falsafah pendidikan Islam. Para pelajar yang dikasihi sekalian, daripada falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan Islam ini tadi, maka kita dapat melihat kewujudan kurikulum standard sekolah rendah dan juga sekolah menengah kita berteraskan kepada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam kepercayaan beragama. Sebagai contohnya, kalau kita melihat kepada kurikulum standard sekolah rendah KSSR, dibangunkan berteraskan 6 tunjang utama, iaitu merangkumi komunikasi, sains dan teknologi, perkembangan fizikal dan estetika, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan dan juga keterampilan diri. Jadi setiap tunjang ini mengandungi disiplin ilmu, kemahiran dan nilai yang menjadi asas pembangunan insan yang seimbang, berpemikiran kreatif, kritis dan juga berinovasi. Jadi ini kita ambil daripada sumber Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2018. Manakala di peringkat sekolah menengah pula, kurikulum standard sekolah menengah ataupun KSSM diperkenalkan, yang mana mengandungi 7 bentuk pentaksiran, di antara pentaksirannya adalah berlandaskan ataupun berasaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan Islam. So 7 bentuk pentaksiran itu, yang pertamanya adalah pentaksiran dari sudut aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum, pentaksiran dari sudut komunikasi, pentaksiran daripada sudut kerohanian, sikap dan nilai, seterusnya pentaksiran dari sudut fizikal dan estetika, kemudian menerapkan elemen kreativiti dan inovasi, pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan dijadikan sebagai subjek teras, dan kemudian usaha-usaha untuk membina modal insan yang berkualiti dan berkesan. Jadi daripada usaha-usaha yang dijalankan tadi, kita melihat perkembangan pendidikan Islam itu bermula apabila datangnya pedagang Islam yang membawa pendidikan Islam, membawa dakwah itu, dan kemudian diperkembangkan di dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian kita melihat suatu lagi era di mana pendidikan Islam itu dicantas, ditindas oleh penjajah. Namun begitu, alhamdulillah, inilah dia senjata Allah Subhanahu Wa Taala yang lahir melalui ketokohan anak-anak muda yang walaupun mendapat pendidikan barat ataupun pendidikan di tanah-tanah Arab, namun begitu keinginan mereka untuk mengembalikan kegemilangan, kecemerlangan Islam itu menyebabkan akhirnya mereka berusaha untuk memastikan kursus pendidikan Islam itu dibawa masuk di dalam pendidikan arus perdana. Apabila pendidikan arus perdana itu mengutamakan elemen-elemen ketuhanan,
mengutamakan elemen-elemen kerohanian, maka dengan sendirinya anak-anak ya kita melihat kepada falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan kebangsaan itu ianya umpama macam satu entiti, walaupun nampak berbeza ya, tetapi ianya adalah satu entiti yang sama kerana matlamat dan juga visinya adalah untuk melahirkan model insan yang menjadi profesional yang hebat ya, khalifah yang hebat, tetapi dalam masa yang sama menjadi hamba ya, insan ya, insan rabbani kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersedia untuk memperhambakan dirinya untuk menjaga ya kedaulatan dan juga kemaslahatan ya agama ya, bangsa dan juga negara. Ya, jadi untuk itu sebagai kesimpulannya ya, pendidikan Islam mendidik dan melatih minda manusia fizikal, rohani dan juga emosinya ya untuk semakin dekat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi prosesnya adalah berdasarkan kepada wahyu dan juga amalan yang telah pun ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pendidikan Islam ini juga adalah merupakan suatu proses untuk membimbing bukan setakat pelajar tetapi juga pendidik ya, untuk membentuk pelajar berdasarkan model pengajaran Islam ya. Dan jika kita melihat kepada ya usaha-usaha ya Kementerian Pendidikan Malaysia ini, mereka berusaha ya untuk memastikan yang pendidikan Islam ini akan dijalankan secara berterusan bagi menyampaikan ilmu dan maklumat ya, yang akan akhirnya dapat menjadi panduan ya di dalam kehidupan seorang pelajar yang bakal menjadi pekerja ataupun model insan di masa hadapan. Dan untuk itu ya Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan penuh kasih sayangnya yang membekalkan kepada manusia ini garis panduan yang kalau kita gunakan ya di dalam dunia pendidikan kita tidak akan tersesat, kita tidak akan terkebelakang, bahkan kita akan terus menuju ke hadapan, tetapi dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia ya sumber pendidikan itu, iaitulah Al-Quran dan As-Sunnah ya, dan dengan itulah insya-Allah ya kita akan berjaya melahirkan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, profesional yang berjaya dalam bidang dia, yang layak digelar sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa yang sama beliau adalah merupakan insan rabbani, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa tunduk dan patuh terhadap perintah dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian ya, saya tutup ya bab 8 ini dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.